Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, dalam keadaan kita, negara kita pun masih terkawal lah dia punya tu. Semalam kes berapa semalam? Tak tengok semalam. Berapa? Tak tengok belakang dah ni. Kau berapa? 95. Oh, tinggi semalam. Sabah. Kalau Semenanjung, Kedah? Ya? Negeri Sembilan ada satu, Kedah satu. Ala kullin, kita doakanlah sebagai semoga Allah Subhanahu wa taala segerakan mengangkat wabak dan bala daripada kita semua, agar kita dapat beribadah sama seperti biasalah. Kita ni banyak dah bolehnya, cuma tinggal sikit-sikit lagi yang tak boleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ni seperti biasa. Yang paling bimbang, kita norma baru dianggap sunnah, itulah. Kalau paling bimbang sekali, orang anggap dah selesa dah semayang, softnya jarak-jarak. Jadi seperti seakan-akan soft jarak tu satu sunnah macam gitu. Padahal dia makan, dia sembang, naik bas pula ni sebelah-sebelah dah. Kalau saya naik bas baru ni balik Kelantan, tak ada orang panggil penjarakan kata sebelah-sebelah. Duduk sebelah-sebelah, lepas satu bas jalan 6 jam pun sebelah-sebelah juga. Tapi solat masih lagi agak ketatlah SOP dia. Kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam pun surau tu saya khutbah di Ubudiyah, 600 orang je dibenarkan. Sebabnya pada minggu sebelum tu dia buka banyak sikit. Buka banyak, masuk. Siapa orang repot kepada tu. Ada juga orang repot tak nak bagi orang semayang lebih. Orang kata dia tak ikut SOP. Jadi terpaksa pengurusi semalam bagi nombor, ambil kupon. Depan pintu masjid tu nak semayang Jumaat, bagi nombor. Cukup 600, kunci pintu masjid semayang Jumaat. Sebabnya ada orang repot tak ikut SOP. Kadang-kadang bahagian orang tu kata lebih pada apa? SOP kita tu sebenarnya standard, orang panggil operasi standard dah. Padahal SOP yang lebih utama practice, operating SOP, apa panggil standard operation procedure, operating procedure. Padahal orang panggil itu panduan. Itu panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk mengelakkan jangkitan. Maksud utamanya adalah mengelakkan jangkitan. Tapi kalau kita masa benda lain kita boleh kompromi, tiba-tiba orang semayang ramai sikit kita komplain sehingga akhirnya tak boleh solat ramai. Mana itulah kadang-kadang dia anggap seperti kewajipan yang lebih daripada syariat. Itu sebab tu kalau baru ni Ustaz Syekh Yazid dia kata apa,
Kita tempat lain semua kita rapat belakang. Hatta mari solat tu kadang-kadang satu kenderaan kongsi satu kereta. Siapa di tempat masjid, tiba-tiba kita duduk jauh-jauh. Jadi kita kata makan, rapat dan sebagainya. Jangan sampai kepada dianggap itu adalah satu kewajipan dan juga itulah satu sunnah yang selesa dengannya. Itu kita bimbang begitulah. Ala kullin, moga-moga Allah mengembalikan kita kepada biasa dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada orang yang sihat dan memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit dan mengelakkan kita daripada musibah yang melanda. Hari ini insya-Allah kita sambung pada bacaan kita hadis yang ke-338 dalam bab sujud tilawah. Bab sujud tilawah. Hadis yang ke-338 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surah fiha as-sajdatu fayasjudu wa nasjudu kama yajidu ahaduna mawdi'a jabhatih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan untuk kami satu surah yang berisi ayat sajadah. Kemudian baginda sujud. Lalu kami turut sujud sehingga ada seseorang di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya atau dahinya. Semua orang sujud sehingga sepit-sepit nak sujud. Jadi itu hadis yang pertama. Sujud tilawah ni, apa dia sujud tilawah? Sujud tilawah ni satu sujud yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal sesuatu yang ada kaitannya dengan sujud. Lalu berlaku perintah sujud ataupun kita mengambil iktibar daripada kisah sujud tersebut, maka kita turut bersujud dengan ayat yang kita baca. Dan sebab untuk kita sujud, biasanya kalau kita tengok Quran, dia ada garisan. Ada garisan sebelum tanda sujud tu. Dan garisan tu bukan underline, upperline. Maknanya sebab untuk kita sujud berada di bawah garisan tersebut, bukan di atas garisan tersebut. Kalau kita baca ayat jumpa garisan, bawah pada garisan tu adalah perkataan sujud ataupun sebab untuk kita sujud. Lalu sampai penghabisan ayat, kita pun sujud. Okay, kita tak sujud pada sebab tu. Sebab tu dia garis, cuma dia waktu habis ayat, baru kita sujud. Okey. Apa hukum dia? Hukum dia sunnah. Hukum dia sunnah. Mengikut pandangan jumhur ulama, malah dikatakan ijma' berlaku pada sunnahnya sujud tilawah. Bila kata ijma', tak ada yang kata wajib. Semua kata sunnah. Okey? Dalil kepada perbuatan sunnah hadis yang kita baca ni, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca satu surah, adanya sajadah, lalu Nabi bersujud dan para sahabat bersujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-339. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najma bi Makkah fasajada fiha wa sajada man ma'ahu ghaira shaykhin akhadha kaffan min hasa aw turabin farafa'ahu ila jabhatihi wa qala yakfini hadha
fara'aituhu ba'da dhalika qutila kafira. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm ketika berada di Makkah. Maka beliau sujud tilawah. Begitu juga orang-orang yang bersama baginda, kecuali seorang yang sudah tua. Kecuali seorang yang sudah tua. Dia hanya mengambil segenggam kerikil, batu atau tanah, lalu letak pada dahi dia. Letak pada dahi dia. Terjemahan yang lebih tepat, jabhah ni dahi. Jabhah ni dahi. Kan orang ni terjemahan Indonesia ada kata panggil kening sini ko. Tapi jabhah ni dahi. Dia letak atas dahi, ambil tanah, letak dahi. Orang lain ambil dahi, letak tanah. Dia ambil tanah, letak dahi. Terbalik. Orang lain ambil dahi, letak tanah. Dia ambil tanah, letak dahi. Dia tak nak sujud. Lalu dia berkata, bagiku cukup begini. Cukuplah aku buat macam ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, di kemudian hari aku melihat orang itu terbunuh dalam keadaan kafir. Terbunuh dalam keadaan kafir. Nampak macam berat pula kalau tak sujud. Tadi kata sunnah, tapi yang ni orang ni tak nak sujud, akhirnya dia mati dalam keadaan kekafiran. Dia mati dalam kekafiran. Tapi ayat ini atau lelaki ni bukan dia tak nak sujud sebab benda ni sunat ke tak sunat. Dia tak nak sujud kerana enggannya sujud. Padahal orang lain dah sujud. Okey? Dia tak sujud sebagai tanda ingkar, sebagai tanda protes ataupun kufur. Dia tak nak sujud. Maka dia terbunuh setelah itu dalam keadaan kafir. Adapun kalau memang asal tak sujud, tak mengapa. Sebagaimana dalam riwayat yang seterusnya, hadis yang ke-340, hadis Zaid bin Thabit an Atha bin Yasar annahu sa'ala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu faza'ama annahu qara'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Atha bin Yasar, bukan Basar, Yasar. Atha bin Yasar, dia berkata, pernah bertanya kepada Zaid bin Thabit tentang sujud tilawah. Maka dia menceritakan bahawa dia pernah membaca surah An-Najm untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun baginda tidak sujud tilawah. Jadi Nabi ada waktu Nabi tak sujud. Nabi tak sujud tilawah. Jadi ini hujjah menunjukkan sunnah. Sebab Nabi sendiri tak sujud. Tapi kalau orang lain sujud, tiba-tiba dia tak sujud kerana ingkar, nak tunjuk dia ni hebat ataupun degil, maka itu bab lain. Nah, itu bab lain. Adapun kalau si pembaca tu tak sujud, kerana mungkin masa tu dia tengah, orang panggil tasmik ke, orang baca Quran kadang-kadang ni dalam kelas, duduk atas kursi belakang. Sampai ayat tu, nak sujud, masuk dah berdebu apa semua. Dia berkata, tak sujud tak apa Ustaz? Tak apa, tak sujud. Sunnah untuk sujud. Sujud tu lebih baik, tapi kalau tak sujud tidak berdosa. Okey?
Seingat saya tak ada. Cuma ada perbahasan dari ulama yang mana menunjukkan isyarat sujud. Kalau tak nak sujud, boleh ganti dengan isyarat sujud. Seperti kita menundukkan kepala macam orang sakit. Sujud orang yang tak mampu. Kalau dia tak mampu, ada sebahagiannya kata boleh buat macam tu. Tapi kalau dia tak sujud pun tak apa. Tidaklah menjadi satu syarat. Sebab tidak disebut dalam hadis ni, bila tak sujud, ganti dengan tasbih. Tak ada. Boleh saja untuk dia tidak sujud. Boleh saja untuk dia sujud. Dan sebahagian ulama kata boleh ganti dengan isyarat untuk sujud. Mana tundukkan kepala sekejap, tanda sujud. Tasbih bukan sujud. Okey? Ada perbahasan dia. Nanti kita bahaskan. Habis hadis riwayat yang seterusnya. Hadis yang ke-341. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Rafi' qala sallaitu ma'a Abi Hurairah al-'atamah faqara'a idza as-samaa'u inshaqqat fasajada faqultu ma hadhihi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam falam uzalu asjudu biha hatta alqahu. Kata hadis Abu Hurairah dari Abu Rafi', dia berkata, aku pernah salat Isya bersama Abu Hurairah. Dia membaca idza as-samaa'u inshaqqat lalu sujud. Aku bertanya apa ini? Dia menjawab, aku pernah sujud di belakang Abu Qasim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah membaca surah tersebut, dan aku akan selalu sujud kerana membacanya sehingga aku berjumpa dengannya. Baik. Ayat yang hadis yang sebelum ni juga menceritakan tentang perihal bersujud bersama orang yang membaca ialah orang yang mendengar. Kita yang dengar pun sujud juga. Bukan orang baca saja. Jadi sebab tu kalau solat berjamaah, apatah lagi kalau imam sujud, dia kena sujud bersama dengan imam. Ataupun tengah baca ramai-ramai, kita duk tadarus, seorang je baca, ramai-ramai dengar. Sampai ayat sujud, maka sujudlah semua. Aha. Okey. Sekiranya. Wallahu a'lam. Soalan dia sekiranya imam baca surah Sajadah secara sir waktu zuhur sampai ayat sujud, imam sujud juga. Makmum ikut ke tak ikut? Makmum sujud lah ke imam. Muka dia ni innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sujud samalah. Husnudzan lah. Muka dia kena ikut imam. Kalau imam hak benda imam buat terlupa pun dia ikut. Hak ni tak menyanggahi solat, dia sujudlah melainkan kalau dia tu faqih sikit, maknanya orang yang faqih tu imam ni dia kena cerdik sikitlah. Lama-lama dia solat macam tu bising habis makmum. Macam pernah berlaku di Mekah dulu, padang Arafah satu tahun di hari Arafah. Kemah Malaysia ni dah setiap tahun mazhab tabung haji ataupun tabung haji, muzakarah haji memilih untuk ambil pandangan salat secara tamam. Okey. Walaupun dari sudut sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qasar, jamak qasar. Dia jamak tapi tamam 4. Maka ada seorang imam, dia imam untuk semua jemaah. Bila dia imam untuk semua jemaah, dia tiba-tiba solat qasar. Bukan dia nak solat qasar, dia terlupa. Dia terlupa waktu tahiyat awal dia bagi salam. Dia bagi salam, kebetulan pula mikrofon tak berapa nak dengar di padang Arafah. Jadi dia bagi salam,
Orang dia semayang kemah macam-macam kemah. Orang dekat kemah ni tak tahu kalau dia bagi salam. Dia pun naik untuk semayang lagi asar. Orang lain pun naik ikut lagi 2 rakaat. Habis 4 rakaat, dia naik lagi untuk rakaat ketiga pun. Imam tadi dia semayang 2. Semayang asar, dia semayang 4. Sebab dia terlupa hak zuhur ni. Orang baru belakang dia pula tak kata apa, ikut je, tak kata subhanallah ke apa. Jadi bila dia naik rakaat ketiga dalam solat zuhur, makmum di belakang ni bagi duk tahu solat apa 6 rakaat. Gua tunggang langgar habis. Nah, akhir sekali lepas daripada semayang duk meeting. Kita tak semayang asar lagi, tak ada semayang asar. Lepas pada tu ada orang nak ikut balik, nak semayang asar. Lepas pada tu duk main setengah semayang asar dulu, semayang zuhur dulu. Jadi ada orang semayang asar dulu, lepas pada tu dia kata kita semayang semula. Semayang pula asar dengan terimam. Lepas tu ada kata zuhur tadi tak sah. Mana boleh solat asar dulu, jamak takdim. Pening habis semua sekali. Asalnya daripada sifat imam dan makmum yang tidak faqih. Maknanya imam tu terlupa. Hak duduk belakang pula tak tegur subhanallah ke apa. Sebab tu ni kes satu contoh kita kata. Lebih baik kita elakkan kekeliruan daripada jemaah. Nanti dia tak tahu kita buat sujud tilawah waktu salat zuhur. Terimam ni semaya zuhur berapa rakaat ni pula nanti. Nanti sebaiknya kita bagi tahu, saya nak baca sujud surah sejadah ni salat zuhur. Nak tengok ada orang nak ikut ke tidak. Apa khabar dia pun tak ikut. Okey. Jadi kena ambil jalan yang memudahkan jamaah. Sebab kita sebagai imam ni memimpin solat para jamaah. Jadi berbalik kepada soalan tadi, kalau saya mula-mula sekali jawapan dia wallahu a'lam. Kalau semayang sujud tilawah waktu zuhur, wallahu a'lam. Tak pernah buat. Tapi kalau imam tu buat, makmum tu ikutlah berdasarkan hadis kewajipan kita mengikut imam. Kerana kita ni wajib ikut imam pada apa yang dia tersalah, apatah lagi pada yang dia tak salah. Melainkan dalam satu keadaan saja imam naik untuk rakaat yang kelima, kita sedar dia tu tambah rakaat, yang tu kita jangan ikut jugalah. Sebab itu dah menambah salat. Kalau dia terlupa tak tahiyat awal, dia naik, kita naik tak ada masalah. Tapi kalau dia ni rakaat yang kelima, naik lagi, kita kata subhanallah, dia tak turun, maka kita stay situ duduk sampailah dia bagi salam dan kita bagi salam bersama dengan imam. Baik. Mana ni? Baik, yang seterusnya, dalam bab sujud tilawah berkhilaf ulama pada hukum sujud di waktu awqatin nahi, waktu larangan. Kerana waktu larangan ni ada kaitan dengan sujudnya penyembah matahari. Kan? Bila waktu larangan sujud, waktu larangan solat, macam ni lah, selepas subuh sampai terbit matahari. Kemudian selepas ataupun waktu matahari tegak di atas kepala sehinggalah gelincir matahari. Kemudian waktu selepas asar sehinggalah terbenamnya
matahari. Sehinggalah terbenamnya matahari. Jadi, apa hukum sujud tilawah pada waktu-waktu begitu? Pertama, boleh untuk sujud. Sebagaimana mazhab Syafi'i, riwayat Imam Ahmad, dan inilah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin dan yang lain-lain, kerana sama dengan hukum salat yang bersebab seperti tahiyatul masjid, boleh disalatkan waktu kita masuk masjid walaupun pada waktu larangan, kerana itu waktu bersebab atau salat bersebab. Sama juga seperti salat jenazah. Salat jenazah waktu larangan boleh salat kerana ada sebab jenazah. Pandangan yang kedua itulah mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, malah dikaitkan dengan jumhur, maka dilarang untuk salat ataupun sujud tilawah. Okey, sujud tilawah. Ada orang tanya Syekh Ibn Uthaymin, narju irsyadana ilal kaifiyah sahihah li sujudi tilawah. Kami harap Syekh tunjukkan kami cara yang sahih untuk sujud tilawah. Kaifiyah sujud tilawah, seorang insan bertakbir Allahu Akbar, kemudian dia sujud seperti sujud di dalam salat, 7 anggota. Kemudian nak baca apa? Kalau kita agak famous tempat kita, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang doa yang boleh dibaca sebenarnya dalam sujud tilawah. Pertama, doa sujud macam biasa. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kerana Nabi SAW bila turun surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi kata jadikanlah dia dalam sujud kamu. Jadikanlah dia dalam sujud kamu. Dan perintah itu umum. Untuk semua bentuk sujud, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang tanya, sujud sahwi? Hatta sujud sahwi. Kita baca sebelum daripada ni kan. Pasal apa? Nabi SAW tak kata bila turun subhana sabbihisma rabbikal a'la tu, jadikanlah pada sujud yang fardu. Tak. Nabi kata jadikanlah di dalam sujud. Maknanya subhana rabbiyal a'la adalah bacaan umum di dalam sujud. Sama ada sujud dalam salat fardu atau sujud sahwi ataupun sujud tilawah Kalau dia nak baca doa lain, saja wajhiya lilladzi, boleh baca, tak ada masalah. Cuma dia panggil doa, mana-mana doa dah pun boleh dibaca sewaktu sujud. Boleh juga dia baca dengan doa yang masyhur, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Boleh juga dia baca Allahumma aktub li biha ajra wada'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhakhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Thumma yaqumu bila takbir wala taslim. Kemudian dia bangkit daripada tu, tidak perlu bagi salam. Tidak perlu bagi salam. Amma idza sajada, mana
amma idza sajada. Dia sama, kalau sujud syukur pun tak perlu bagi salam juga. Sujud syukur, sujud jelah. Macam orang main bola, skor, dia pun sujud syukur. Tak ada kata Allahu Akbar, sujud, lepas tu Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak ada sujud. Contoh hak nampak, kita dapat offer letter, naik pangkat, sujud syukur, kemudian tak payah bagi salam. Tidak perlu bagi salam, sujud saja. Menghadap kiblat. Kalau sujud syukur tu perbahasannya dia kata tak perlu menghadap kiblat pun tak apa. Tapi kalau dia dapat arah kiblat lagi baguslah. Sebab apa? Syukur ni disyariatkan dalam waktu yang tiba-tiba dan dalam waktu yang teruja. Dalam waktu yang teruja, kebiasaannya orang tak sempat nak cari arah kiblat. Okey? Baik. Amma idza sajada fi shalah, adapun sekiranya dia sujud dalam solat. Tadi sujud di luar solat. Allahu Akbar, sujud, bangkit, habis. Adapun bila sujud dalam solat, maka dia bertakbir waktu dia sujud dan dia bertakbir bangun daripada sujud. Kerana semua orang yang meriwayatkan hadis berkaitan sujud tilawah waktu salat, okey, menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir sewaktu naik dan juga turun. Semua orang yang menyifatkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabi bertakbir waktu turun dan Nabi juga bertakbir waktu naik, maka termasuklah sujud tilawah di dalam salat. Okey. Baik, itu dia. Kalau sekiranya dia salat dalam dia sujud dalam salat, maka dia kena bertakbir waktu dia turun dan juga waktu dia naik. Baik. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Apa saja yang kita harus berlindung darinya ketika salat? Hadis yang ke-344. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu fi salatihi min fitnatid dajjal. Allah. 342. Zikir selepas salat. Zikir selepas salat. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu a'rifu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suara takbir setelah salat. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir selepas salat. Ini menunjukkan adanya zikir selepas salat. Apa lagi yang kita faham daripada masalah ni? Sahabat dengar zikir Nabi selepas salat. Apa maksud dia? Nabi SAW menguatkan suaranya dengan zikir selepas salat. Cuma perbahasan dia, apakah para sahabat juga meninggikan suara? Itu poin dia. Sekarang ni Ibnu Abbas kata dia dengar Nabi baca zikir kuat.
selepas salat. Tapi dia tak sebut para sahabat menguatkan suara bersama dengan Nabi. Sebab tu yang sekarang ni timbul isu zikir selepas salat ni nak kuat ke nak perlahan? Jumhur ulama, jumhur fuqaha kata kuat bagi imam, tapi tidak bagi makmum. Tidak bagi makmum. Jumhur, sehingga tujuannya adalah mengajarkan makmum. Tujuannya adalah mengajarkan makmum. Dan ada juga riwayat mengatakan Nabi SAW selepas salat berpada dengan zikir astaghfirullah. Yang sahabat dengar beberapa zikir saja, kemudian biasa. Gitu kalau tak silap saya, wallahu taala alam. Cuma kita nak katakan perbahasannya ialah antara kuat dengan perlahan. Ada hujah bagi orang yang menguatkan suara selepas salat, zikir selepas salat, dan ada hujah bagi mereka yang memperlahankan suara bagi selepas. Bagi yang kata kuat, tujuannya nak mengajarkan jamaah. Okey, bagi yang perlahankan dia kerana kebanyakan waktu Nabi SAW memperlahankan suara dan supaya tidak mengganggu jamaah. Okey, jadi dua-dua tu ada kewajarannya. Cuma yang isunya ialah bila imam pakai speaker, makmum pun sama naik dengan imam, sehingga jadinya zikir secara berjamaah. Yang tu yang dipertikaikan. Apakah itu sifat zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau keraskan suara pun keras sekadar nak mengajar, bukan siapa lebih kuat daripada bacaan dalam solat. Kadang-kadang kita ni lebih kuat daripada bacaan dalam solat. Kalau kuat pun maksud dia untuk mengajar. Nanti kita pun astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau tu Allahumma antas salam wa minka, kuat tu tujuan nak mengajar. Ni tiba-tiba kuat tu jadi seperti kuat tu seolah-olah mesti ataupun sunat mengeraskan suara. Lagi kuat, lagi sunat. Seolah-olah gitu. Padahal sunat tu untuk mengajarkannya, untuk mengajarkan. Dan kena hati-hati jangan sampai mengganggu orang solat. Baik. Seterusnya tentang zikir selepas salat. Lepas ni kita akan baca apa yang nak baca dalam zikir selepas salat. Tapi yang seterusnya hadis 343, disunnahkan berlindung dari azab kubur. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudil Madinah faqalatali. Ni faqalatali. Saya tengok bahaskan ni. Berbahasan tentang Hatta Syekh bin Baz juga mengatakan, okey, as-sunnah raf'us sauti bil azkar. Sunnahnya meninggikan suara dengan zikir, sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Abbas. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okay. Dan
Sekejap. Mana perbahasan dia ni? Baik. Okey, disunnahkan berlindung dari azab kubur. Hadis yang ke-343, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudil Madinah faqalata li inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim fakadzabtuhuma walam un'im an usaddiqahuma fakharajata wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini wa dhakartu lahu faqala sadaqata innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhu al-bahaimu kulluha fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa ta'awwadha min 'adzabil qabr. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada dua nenek dari Yahudi Madinah yang datang kepadaku lalu berkata kepadaku, sesungguhnya penghuni kubur ada yang diseksa di kubur mereka, namun aku mengingkarinya. Bahkan aku merasa tidak perlu untuk mempercayai keduanya. Tidak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu aku menceritakan kepada baginda perihal ucapan dua nenek tersebut. Maka baginda bersabda, mereka berdua benar, sesungguhnya mereka, yakni penghuni kubur, diazab dengan azab yang dapat didengar oleh setiap binatang. Setelah itu aku tidak pernah melihat baginda kecuali selalu bermohon perlindungan dari siksa kubur ketika salat. Setelah daripada itu Nabi senantiasa minta berlindung dengan Allah daripada azab kubur di dalam salat. Maka poin dalam hadis kita ni ialah termasuk dalam doa di dalam salat adalah berdoa dari azab kubur. Jadi disunnahkan berlindung dari azab kubur dan tempatnya ialah di dalam salat. Di luar salat boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, tidak menjadi masalah. Adapun lafaz yang ada, kita akan baca dalam riwayat yang seterusnya. Bab apa saja yang kita harus berlindung darinya ketika salat. Hadis ke-344, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu fi salatihi min fitnatid dajjal. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta perlindungan dari fitnah dajjal di dalam salatnya. Okey, yang kedua, minta berlindung juga dari fitnah dajjal. Hadis yang ke-345 dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Faqala lahu qailun,
ma akthara ma tasta'idhu minal maghram, faqala innar rajul idza gharima haddatha fakadhiba wa wa'ada fa akhlafa. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat selalu membaca doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada baginda, kenapa anda banyak meminta perlindungan dari hutang? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya seseorang apabila berhutang, dia akan cenderung berkata dusta dan berjanji lalu mengingkari. Berjanji lalu ingkar. Jadi Nabi berlindung dalam salat, berlindung dalam salat dari beberapa perkara yang disebutkan tadi. Aisyah kata dari azab kubur, dari fitnah Dajjal, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dari dosa dan dari hutang. Hadis yang ke-346. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Okay? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Bila kita baca doa ni? Sebelum salam, selepas tahiyat, sebelum salam, selepas innaka hamidum majid. Sebelum salam, bacalah doa apa pun, dan termasuk dalam doa yang dibaca adalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika min, kalau yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Riwayat yang ada dengan kita ini didahulukan azab kubur dari azab api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baik, jadi itu antara doa-doa yang kita boleh baca, sunat dibaca, sepatutnya dibaca sewaktu kita berada dalam salat. Sewaktu kita berada di dalam salat. Baik, hari ni kena berhenti awal sikit, ada urusan lagi pun memang PKPP tak boleh lama kan. Jadi insya-Allah kita kena berhenti awal dulu pada ada sedikit tambahan perbahasan berkaitan dengan zikir kuat ataupun tu, supaya kita lebih jelas lah. Okay. Memang khilaf di kalangan ulama masalah kuat ataupun perlahan.
dengan zikir selepas daripada salat. Sebahagian kata sunat berdasarkan dalil Ibnu Abbas, sebahagian kata tidak dan berkata Nabi SAW tidak senantiasa menguatkannya dan Nabi menguatkan untuk mengajar, kemudian baginda meninggalkannya. Okey. Bagi dalil yang pertama, Nabi SAW kuat tu hadis yang kita baca dari riwayat Ibnu Abbas. Dia tahu Nabi SAW selesai salat setelah dia mendengar takbir selepas daripada salat. Maka mereka khilaf. Okey. Adakah Nabi senantiasa mengeraskan suara ataupun tidak? Dan apakah ayat tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan uzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Berzikirlah kepada Tuhanmu pada dirimu dalam keadaan merendah diri dan bersembunyi, khifatan wa dunal jahr, dan tidak kuat, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 205. Okey. Maka ada yang berkata Nabi menguatkannya untuk mengajarkan, dan setelah itu Nabi tidak mengeraskannya. Pandangan yang kata Nabi menguatkan untuk mengajarkan ni adalah pandangan Al-Imam Syafi'i dan juga pandangan jumhur. Berkata Al-Imam Syafi'i, wa akhtaru lil imami wal ma'mum an yadhkurallaha ba'da al-insirafi minas salah wa yukhfiyani dzikr illa an yakuna imaman. Aku pilih bagi imam dan makmum untuk berzikir selepas salat, untuk berzikir kepada Allah selepas salat dan memperlahankan zikir. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan ayat surah Al-A'raf ayat 205 tadilah. Dan kecuali bagi imam, kecuali bagi imam, illa an yakuna imaman yajibu an yuta'allama minhu, wajib untuk dipelajari daripadanya, fayajhar, maka dia pun menguatkan suara, hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusir, sehinggalah dia orang dah tahu cara berzikir, maka dia memperlahankan kembali zikirnya. Kata Al-Imam Syafi'i, fa inna Allah azza wa jalla yaqul wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Jangan kamu keraskan suaramu dengan salat kamu dan jangan sampai tak dengar suara. Yakni wallahu a'lam, kata dia, ad-du'a, iaitulah dalam berdoa, wala tajhar, jangan keraskan, itu meninggikan suara, wala tukhafit, jangan sampai tak dengar dalam diri sendiri. Zikir dalam hati pun tak boleh. Dan zikir mulut tak bunyi, orang tanya zikir ke? Dalam hati, itu tak boleh juga. Keras pun tak boleh, tak bunyi pun tak boleh. Jadi bersederhana, kita pun sebut subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan disandarkan kepada jumhur. Okey. Maka itulah yang dapat saya bagi kesimpulan masalah ni. Okey. Sunnah untuk Syekh Islam Ibnu Utsaimin kata sunnah meninggikan suara, tapi bagi imam. Bagi imam boleh. Dan pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pandangan Ibnu Utsaimin,
pandangan al-Imam Syafi'i. Okey. Sama ada dalam tahlil, tasbih, takbir, tahmid, semuanya. Tidak ada beza untuk mengeraskan suara. Okey. Okeylah, tu panjanglah. Cuma kita katakan perbahasan tu ada, perbahasan tu ada. Cuma orang kata macam ni pula, dia kata hak yang kuat senantiasa. Orang kita ni tak ajar, tak pandai-pandai. Jadi duk keras kuat suara siapa ke habis. Sebab orang kita ni tak pandai-pandai. Macam mana? Melayu mudah lupa. Jadi dia kata betul, kita ambil pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata boleh kuat sehingga orang pandai. Bila orang pandai, dia perlahankan. Tapi dia kata orang kita ni tak ajar, tak pandai-pandai. Jawapan dia, ni kita ada banner banting, bacalah. Dah ada banting. Nah, duduk situ, pandai situ, dengar. Jadi untuk mengajarkannya tu banyak cara. Kalau siapa tak pandai-pandai daripada 50 tahun tu ada something wrong lah. Daripada dia punya metod tu. Kalau cikgu ngajar anak murid tak faham, 50 tahun tak pandai lagi, tu kena kena buku poket pun ada lah ni, dalam telefon pun ada, banting boleh cetak dari banyak cara. Begitulah kita ni. Maksudnya kita nak mengamalkan dengan hadis semua. Nah, kalau kita baca kuat, ada hadis yang nak kata Nabi SAW baca kuat. Dan kalau kembali kepada perbahasan ayat Al-Quran, suruh kita berzikir secara sederhana. Nabi pun SAW, waktu Nabi musafir kan, Nabi ajar sahabat untuk berzikir. Ada seorang tu kuat semangat, main unta, siapa dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi panggil. Nabi kata, perlahankan suara. Tuhan yang kamu sebut tu, yang kamu zikir tu tidak pekak. Tidak pekak. Jadi kalau musafir tengah padang pasir, Nabi SAW larang mengeraskan suara begitu. Apatah lagi dia lepas solat, kita dengan speaker yang kuat, seolah-olah Allah ni tak dengar kalau kita zikir. Saya bukan kata keras tu kuat suara tu tak boleh, kita dah baca boleh. Tapi kadar mana yang boleh kuat tu? Kadar mana yang boleh kuat? Kadar nak mengajarkan orang. Inilah yang disebutkan pada pasal apa? Ada ayat Quran, ada hadis yang memerintahkan kita supaya berzikir kepada Allah ni dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak terlalu keras suara, dan suara yang sederhana untuk kita dengar. Jadi berpada-padalah dalam agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.